Maka hukum rebah ni hukum dia sunat nah, sunat muakkad dalam mazhab kita. Hukum dia sunat muakkad. Bererti kaedah ni kaedah. Semua benda sunat muakkad kalau kita tak buat maka boleh jadi fasik. Tahun ni ada pitih tapi tak si rebah. Setahun buat kerja lagu tu. Tahun depan ada pitih tak si rebah. Tahu jadi malah. Tak cakna lah mana. Malah jumpa tu email lah. Malah nanya orang lah. Pakai dia buat senyap. Pitih ada bertambung dalam bank tu. Bukan kata nak makan, tak habis-habis pun makan pun. Saja, tak si nanya, tak si gapo. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tak buat, maka hukumnya jadi fasik orang tu. Ingat kaedah dia, meninggalkan sunat muakkad tanpa uzur, maka hukum dia jadi fasik. Semaya duha, semaya witir, tu benda sunat muakkad dalam mazhab kita. Umur 40 tak ajing bangun semaya witir, jadi fasik. Umur 40, 30 tak ajin semaya duha. Jadi fasik. Tu hukum dia sunat muakkad nah. Dan sunat bagi orang yang apabila nak rebah, jangan dia kerak kuku, kerak rambut. Ni sunat nah. Jangan dia kerak rambut, jangan dia tering janggut kau gapo dia, jangan dia kerak kuku. Sehinggalah dia jemelih binatang korban dia. Sama ada kalau buat hari raya pertama, lah. Raya kedua baru boleh cukur, boleh gapo. Sunat hukum dia. Kerana apa? Kerana nak dapat pelepasan dosa penuh dia panggil. Kalau kita kerak tak boleh lah waktunya. Maka kita simpan tubuh kita ni, janggut kita kau gapo dia, kuku kau gapo sampai sembelih tu. Nabi kata apabila titik saja darah tu maka dosamu habis licin. Maka dapat pengampunan penuh. Makruh hukum dia kita cukur kau, kita kerak kuku bagi orang yang nak rebah. Kalau orang tak si rebah tak ada masalah gapo kerana tak dapat fadilat tu. Hamba tak rebah tapi hamba jujur melih. Ataupun hamba je terima wakil orang. Tu tak payah, tak penting tu. Orang nak rebah. Orang nak rebah maknanya orang jual pitih dia nak rebah. Hak masalah wakil, hamba je terima wakil nak hamba jujur melih tu tak apa. Nak kerak kuku pun tak ada masalah apa. Dan sunat kita sembelih sendiri. Binatang korban kita ni sunat kita sembelih sendiri. Kalau kita jenis penakut kau ataupun hojo jemelih nak rebel tu perempuan, maka wakil kepada orang kita pergi tengok. Sunat saja pergi tengok. Dalil dia Rasulullah suruh kepada Sayyidina Fatimah. Dia kata Rasulullah kata wahai Fatimah, pergi tengok binatang sembelih kamu. Pergi tengok kerana darah yang pertama titik itu merupakan pengampunan dosa kepada kamu. Sunat kita tengok tak wajib kita tengok. Tak wajib kita tengok. Maka tidak sah rebel kecuali uta payah. Uta, kuba, lembu, kambing, beri. Lebih kurang tu. 5 jenis ni. Rusa, kuda, selada, selembu, segapo tu okey tak sah nak buat rebel. Hanya 5 jenis binatang ni saja. Kambing Jafna Pari ko, kambing bo ko, kambing tu ko, kambing gapo dia boleh berlaku. Lembu Brahma, lembu Mesdih, lembu ni macam-macam jenis lembu. Lembu Carole, lembu gapo boleh meleh. Kuba pula, kuba bala, kuba gapo dia boleh je meleh. Uta jari orang buatlah, uta. Jadi bagi uta, lembu dan kuba boleh kosi 7 orang. Boleh kosi seramai 7 orang boleh buat gitu. Sama ada hak 7 orang tu rebel belaka. Hamba demo ambil gia buat apa dia rebel. Hak ni pun rebel boleh. Ataupun macam-macam. Hak ni demo rebel. Hamba rebel tahun ni nak buat ngekoh pula, ngekoh. Lepas tu demo hamba nak buat tahu nak jual saja-saja. Nak makan saja-saja kau capu belaka, terpulang kepada dia tu terpulang. Tapi boleh bagi 7 kambing lembu ataupun kuba bagi 7. Boleh 10 kilo kau, boleh 5 kilo tu suku pasar. Manakala kambing pula hanya seorang saja. Seorang saja untuk kambing. Dan afdalnya kalau nak ambil gia antara beli gia kau nak beli kambing, afdal beli kambing. Afdal beli kambing seekor pada beli bahagia. Tapi mahal lah sikitnya kambing 700. Gia ni ada lah 900 misalnya tikas 100. Dari sudut afdal beli kambing suku. Uta syarat dia kita sebut jugalah. Uta syarat 5 tahun masuk ke tahun ke-6. 5 tahun masuk ke tahun ke-6, yakni 5 tahun sejam. Tak apa dah. 5 tahun 2 jam. 5 tahun sehari. Hak penting tahun dia lah ni masuk ke tahun ke-6 dah. 6 sehari dah.
Manakala lembu mesti masuk ke tahun yang ketiga. Lembu ataupun kambing kapung mesti 2 tahun umur dia masuk ke tahun yang ketiga. Tu dipanggil kambing ataupun lembu yang cukup umur. Tapi kalau kita nak makan biasa, nak jemelih, kau nak buat gapo tak syarat umur ni. Umur setahun nak sembelih dah terpulang kepada kita. Dan orang Arab suka makan anak-anak lembu dia panggil. Injil ni umur 9 bulan sembelih dah. Kerana apa? Kerana daging dia sangat manis dan sedap. Tapi kita orang Malaysia nya tunggu siapa nak mati, nya pergo siapa besar kata kalau sembelih kecil rugi kata. Saya lah anak lembu tengah nak gini puak kita. Tapi orang Arab ni dia pandai. Bak makan daging tak boleh lawan orang Arab. Puak kita ni minat makan ikan, makan ayam. Lembu daging popok dia biasa. Daging utuh kau dia biasa. Maka hak sedapnya daging muda, daging hak muda. Kita ni tunggu nanti tua makan togak orak Allahu akbar. Besar ibu jari orak. Togak tekak gonyeh, tawa, hebel lembak, tak apalah boleh makan ramah. Arab ni nak tanda-tanda dia seorang pemurah, dia sembelih anak lembu. Oh tu, demo ni Allah. Tak saya kau sembelih anak lembu. Tu. Nah, antara orang yang suka pergi lagu tu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia ni suka pemurah dan kalau tetamu mari rumah dia sembelih anak lembu. Hak tu kambing kapung dengan lembu mesti umur 2 tahun masuk ke tahun ketiga baru cukup umur. Manakala biri-biri pula setahun masuk ke tahun yang kedua. Beza apa dia biri-biri dengan kambing? Kambing ni tak ada maruah sikit maru kambing ni. Apa tak ada maruah? Ekor dia congek tunjuk orang, congek lagu tu. Kalau ekor congek tu dia panggil kambing. Dalam bahasa Arab panggil ma'iz ataupun ma'zin. Oh ni kambing jenis ma'zin. Bukan nama orang ma'zin. Allah ma'zin buat kerja lagu ni. Bukan nama orang. Ma'iz ataupun ma'zin ini kambing kulit nipis dipanggil. Bulu tipis. Hak ni syarat 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Manakala biri hak kulit tebal, hak kita tak boleh makan biri. Sedap kambing lagi. Tetapi umur setahun boleh buat rebel dah. Ataupun usia 6 bulan cabut gigi dah. Boleh makan dah. Boleh buat ibadat dah. Umur 6 bulan biri-biri sudah cabut gigi. Ya binatang ni balik tanda dia cabut gigi. Kita mimpi manusia tanda balik ni siapa umur mimpi. Kambing dia tak mimpi. Ya lagu mana? Dia cabut gigi nah. Maka kambing ini sudah sampai umur syarat 6 bulan ke atas. Kalau cabut sebelum 6 bulan tak sah jaga rebel. Lah ni lembu mari ni. Nya cabut gigi dia orang. Lembu tak ada. Molek lagi nya cabut gigi sedikit cabut gigi. Berdarah beleceh siap ngada kapah dah letak. Maka ni jangan ni. Ada orang tak pandai tengok lembu ni. Pakah tak ada gigi atas dah tu. Boleh tu cabut gigi dah tu. Ukur umur. Ya tanda dia kalau kita tengok cabut gigi kita was-was. Nampak lembu ni muda lagi. Takut tak cukup umur. Kita tengok pala lutut dia, pala lutut. Jangan tengok pala lutut tu imej. Tu imej tak satu cara ni kata, pala lutut dia mana? Pala lutut lembu tu. Tengok lagu mana kalau bulu dia terlebak lagi. Tak berapa nak cukup lagi umur. Cari hok haus tu. Haus tu, yalah tu. Tanda alamat orang kata nak cek binatang itu sudah sampai umur. Ni orang kata siapa umur lah. Tak syarat kita cek. Ya keedah dia nak caya mana, caya orang jual, orang jual pego. Kalau dia kata cukup umur tak payah cek dia. Pakai kita terima ni. Kalau dia tak royak saya pun tak tahu, maka kena tanya orang hak pandai, orang kambing ni ataupun lembu ni cukup umur ke tidak. Apa tak sah kau? Binatang tu jadi tak sah. Dak boleh makan, tak ada masalah, tapi tak boleh jadi rebel. Tengok isyarat. Ibadat kita nak jembelih ni ada syarat-syarat dia sebab jembelih ini adalah ibadat. Sembelih nak buat makan, sembelih nak buat jual lah gilah. Hok tak ada kaki ke, hok tak ada lenga ke, hok cacat ke apa dia boleh sembelih halal belaka untuk jual. Untuk nak buat ibadat maka dia kena naik sikit taraf, jangan cacat, jangan goni, kena cukup umur. Sebab apa? Sebab ibadat. Jadi ibadat ni tak syarat kata sembahyang puasa haji saja, ada bentuk sembelih, ada bentuk jalan, ada bentuk tawaf. Ibadat ni macam-macam rupa, macam-macam bentuk. Maka dia kata sah sembelih binatang sama ada kambing ataupun lembu jantan boleh, hotina pun boleh. Cuma khilaf hotina ni. Kalau hok mengandung lah ke mana hok mengandung? Mengandung khilaf.
Boleh ke tak? Buting misalnya, hotino buting. Lembu tu buting. Boleh buat juga bel ke tak? Ada kata tak sah kerana buting itu aib bagi binatang. Kerana apa? Binatang apabila buting, daging dia tak jadi tak sedap. Maka tujuan kita rebel nak pergi makan daging kau orang. Maka jadi aib. Dan anak ni dia makan daging macam makan lah, makan tarik daging ibu. Ada ulama kata dok ganti dengan anak lah daging dia nya. Maka ada pendapat kata binatang yang buting tidak sah buat rebel. Jadi cari hok jatuh. Ni kaedah kalau bab binatang, kalau hok sedap lelaki. Tapi kalau bab merah, orang cari hok tino. Tak ada orang merah hok jatuh saja hok tino seko. Mampulah hok seko tu. No. Orang cari bapak seko ya. Merah orang cari hok tino sebab boleh anak dengan boleh susu. Tu cara merah. Tapi kalau bab makan hok jatuh sedap dari sudut daging dia. Lebih-lebih lagi warna pula. Kalau warna putih ke warna comel, maka hok tu lebih sedap daripada warna hitam, warna belai, warna gapo, maka sedap lagi warna putih. Nah. Dan lagu mana kalau lembu hok khosi pula, hok kena kerak batu dia. Tak ada batu kau gapo dia, boleh buat rebel, boleh buat rebel. Batu cacat dak tidak mengganggu. Kerana apa? Kerana gotu ni tak ada orang makan, gotu lembu ni tak ada orang makan. Biasanya tak ada orang makan. Ramai. Nampak Tok Bila duk tunggu, Tok Imeh duk tunggu. Hok masalah berahi suku pasar tapi biasa tidak dikira hilang daging. Jadi kalau binatang lembu kena kasih dia panggil khosi ni bahasa Arab. Kasih ni bahasa kita, kasih nah. Ya bin kasih ni boleh bagi binatang yang halal dimakan. Macam lembu, kambing boleh kita kasih. Kerana apabila lembu ini kena kasih, maka dia tak minat kepada tino dah. Maka dia akan makan, daging dia jadi wangi, jadi sedap. Manakala kalau kambing ni jenis berjunuk kuat, minat ke tino, lembu kau tubuh dia jadi bau. Orang tua panggil neruk dia. Maka jadi tak sedap. Antara fungsi kita kasih ni supaya lembu tu duk suka makan saja, jadi tubuh daging dia jadi wangi. Manakala binatang yang tidak boleh dimakan, macam kucing ke gapo, jangan kasih pun dia haram. Ada orang pegang kucingnya kasih kucing tu. Nyanyo wak KJL aku tu. Tapi kalau binatang yang halal dimakan boleh kerana ada tujuan dia. Jadi dia kata kambing 7 ekor lebih afdal daripada seekor unta. Kita beli seekor unta ataupun kita beli seekor lembu sembelih ada 7 gi. Lebih afdal kita cari 7 ekor kambing lagi. Kerana apa? Kerana apabila 7 ekor kambing banyak pertumpahan darah. Nabi kata tidak adalah amalan yang paling afdal pada hari raya Aidil Adha kecuali menumpahkan darah. Maka sunat kalau sembelih seekor unta sekali pun 7 bahagian sekali ya. Manakala kambing 7 ekor jadi 7 kali sembelih. Maka atas pendapat ni, atas kata hadis ni, Nabi kata amalan yang paling afdal pada hari Aidil Adha adalah menumpahkan darah. Maka seorang sahabat nama Abdullah ibnu Abbas kata, bagi orang yang tidak mampu beli gia kambing tak boleh goni apa semua, maka boleh cari ayam bapak ko itik ko gapo dia sembelih pada hari itu, ambil fadilat menumpahkan darah. Ambil fadilat menumpahkan darah pada hari itu. Rebel memang tak jadi dah nak rebel dengan itik lagu mana. Nak rebel dengan asal tak boleh. Tetapi atas fadilat Nabi kata amalan yang paling afdal menumpahkan darah. Nak ngekoh pakai ayam boleh, nak ngekoh pakai itik boleh. Hak ni pendapat Abdullah ibnu Abbas. Pak mazhab kata tidak sah, hanya binatang yang 4 kaki sahaja sah. Maka syarat dia lagi binatang yang kita nak jemleh tu mesti selamat daripada aib yang mengurangkan daging. Gapo dia aib yang mengurangkan daging? Cabut pohon tak boleh. Patah. Rekat orang tua panggil, ataupun tempel, ataupun kecok binatang, maka tak boleh buat jemleh kerana tak sempurna. Cacat dia panggil. Daging ibadat tak boleh cacat. Bukan kata binatang tak boleh sembelih, boleh makan sajalah, tak boleh dapat fadilat rebel. Lingo soyok lagu mana? Lingo soyok. Soyok tak apa, jangan cabut. Soyok cabut tak boleh. Hilang daging. Soyok saja tak apa. Nyogocoh sama dia, kau apa dia. Dalam mazhab kita tak boleh hilang daging walau sedikit. Pecah tanduk tak apa. Tanduk orang tak makan tanduk. Pecah tanduk. Tak ada masalah, tak aib. Sekalipun molek cari hok golong, hok comel, tanduk comel kau apa dia. Nabi menyembelih 2 ekor kibas berwarna putih yang besar dan bertanduk. Dari hadis kata Jangan hok gila.
Kambing ada juga orang gila. Kamu tengok supo orang gila dengan tak gila, supo tuluh ya kambing ni. Tengok tak pakai seluar tidak kau supo orang gila. Tengok ya ada kambing gila ni, kambing tak boleh nak makan. Yang nyakit gila ni duk nopak kosih menyebabkan kurus. Apabila kena penyakit gila, orang wi makan ni punya unggah kat tu dia gila. Bapa gila jadi kurang makan ni, dia jadi tak minat makan. Bila tidak makan tubuh dia jadi kurus. Maka penyakit gila menyebabkan kurang daging bagi binatang. Jangan hok buta. Jangan hok apa dia. Tu syarat-syarat binatang yang hendak kita sembelih. Maka masuk waktu untuk sembelih korban pula bila apabila naik matahari. Naik matahari maknanya habis waktu subuh. Contohnya lah subuh dah ni habis pukul 7. Maka lepas pada pukul 7 berlalu qada sembahyang hari raya 10 minit, khutbah hari raya 10 minit, 20 minit. Pukul 7 capur 20 minit, 7:20 minit boleh dah sembelih. Boleh dah sembelih binatang korban. Sama ada hoja nyembelih tu tak sembahyang raya pun ada, tak sembahyang subuh pun ada. Kita kes selalu. Lepas pada tak bila ni. Jangan kata tunggu habis khutbah. Tak syarat. Kadang-kadang khutbahnya tarik. Kawan ni duk tengok je dah. Sudahlah. Janji orang lah berapa dia. Nak pergi kat ambo nyembelih pas Kota Baru. Pas kono, pas Jetih, pas Besu. Selok ambo kali ni khutbah beleping kata. Jadi sunat pendek ke khutbah maya awal sedikit hari raya kerana beri peluang dan luahkan masa untuk orang rebah. Manakala Aidil Adha sunat kita pelewat maya raya supaya beri peluang kepada orang bayar zakat terus dapat fadilat sunat bayar sebelum semaya raya. Kalau tak ada bayar sebelum maya raya, okey bayar lepas pada maya raya pun sah selagi mana tak tergelam matahari pada hari yang pertama pada maya hari raya. Naik qada tu, nak syarat semaya kau tak semaya dalam mazhab kita tak syarat kena semaya. 3 mazhab kata tak syarat semaya hari raya. Tak syarat khutbah Jumaat. Hak penting berlalu masa qada semaya dan khutbah saja. Tengok lebih kurang semaya ni semaya 2 rakaat 10 minit, lepas tu khutbah 10 minit, hak rekah-rekah dah. Okey, lepas pada tu lebih kurang 20 minit, lepas pada naik matahari boleh sembelih dah. Cuma afdalnya kita pelewat dengan waktu duha. Duha contohnya sini 28 minit daripada naik matahari. Contohnya pukul 7 naik matahari. Capa waktu duha 28 minit, setengah jam lah kata. Tambah pula 20 minit dalam pukul 8 baru boleh sunat jemelih. Sunat kita jemelih. Tu syarat dia Mazhab Hanafi kata sunat kena semaya. Syarat kena semaya. Sembahyang raya. Mazhab lain kata tak syarat, cuma berlalu masa sembahyang raya saja. Maka rebah ni tidak jadi wajib kecuali orang menazar. Ayah nazar nak rebah tahun ni, tak boleh makan. Kerana apabila seorang itu menazar, maka terhilang, ia panggil hilang milik dia. Rebah dia, daging dia saat ni hilang milik daripada dia, maka dia tak boleh makan walau sedikit daging nazar dia. Begitu juga ikutlah kita buat apa dia menazar lah ataupun kita wajib atas dia. Ayah ni kalau sakit lagu ni nama wajib atas ayah rebah tahun ni. Nyawak apa dia? Tak ada apalah kena rebah guano-guano. Maka tak boleh makan diri dia dan orang yang dia tanggung nafkah tak boleh makan. Yang nazar. Mana kalau daging nazar sunat pula, rebah biasalah. Maka sunat kita bahagi kepada 3. Pertama, misalnya boleh 10 kilo daging. Daging jangan bagi tulang, jangan bagi perut, jangan bagi kulit, bagi tu daging. Daging bersih. Bagi 3, 1 bahagian kita makan, 3 kilo. 3 kilo untuk orang susah, 3 kilo untuk orang kaya. Siapa dia bagi lagu tu dapat fadilat bagi semua. Sekalipun dia makan 1/3, maka dapat fadilat bagi semua. Cara yang kedua bagi 2. Separuh dia makan, separuh dia bagi. Maka kalau buat lagu ni juga dapat fadilat seperti bagi semua juga. Afdalnya ambil sedikit saja, sekali makan dengan keluarga, maknanya sekali goreng lah, maknanya lebih kurang setengah kilo. Apa? Tak apa. Ikutlah suku kilo. Cuma ni sekali goreng. Lain sedekah belakang wikok orang. Ni sama banyak, sama naik dengan orang susah. Jemelih bubuh dalam pakai wak kelip. Orang susah minta tak sibui. Berat tak ada apa lah. Wajib kita kena bagi daging yang mentah pada kawasan kita jemelih. Contohnya kita orang Kota Baru tiba-tiba pergi jemelih di Kok Lanah ni. Mari masuk pergi di Kok Lanah,
jangan wak pergi kelik dari Kota Baru. Sedudah orang sembelih, bubuh dalam besing, bawa fresh kereta kelik Kota Baru. Berdosa wak KJL lagu ni. Kena tinggal sekilo 2 orang ikut lanah ni. Baru boleh macam lesen, baru boleh wak kelik orang lain. Selagi mana tak wak tinggal sekilo 2, maka tak boleh dia panggil hukum dia pindah daging zakat. Ya apabila sembelih kawasan tu, orang miskin kawasan tu paling berhak untuk dapat daging tu. Hak ni mari tengok Allah banyaknya sembelih masjid tu sembelih, masjid tu sembelih, masjid ni 7 ekor, masjid ni 5 ekor. Orang miskin pergi tengok epek-epek, tengok Allah orang luar saja. Hak masuk pergi hak ni ambil wak pergi klik gono, hak ni wak klik Besuk, hak ni wak klik Kota Baru, hak ni wak klik Danu. Tinggal belulai saja. Hare wak kerja lagu ni. Nah, kena tinggal sekilo 2. Kita nak klik ke apa kita lah gilah. Kawasan ni kena pergi tempat dia. Nah. Sunat kita makan daging korban. Kita kata tak apalah kita wis semua kepada demo. Wakillah untuk ustaz bagi kau gapo. Afdalnya ambil juga kerana daging ibadat. Sunat kita makan daging ibadat kita korban. Ambil berkat ulama kata. Makan sikit sekadar. Hamba kenyang dah hamba tak berahi. Ambil juga wakelik boleh sikit. Orang lain nak ui belakang lah kita. Dan benda lagi hak masalahnya masalah rebel ni ngopoh orang jumelah ni. Orang jumelah lepas pada sudah jumelah katanya hak jo orang tengah tu ni tok peraih kata awak mari daging sekilo seorang nak pergi kepada jumelah. Bagi ngopoh. Jangan wak KJL lagu ni. Tak sah wak ngopoh dengan daging korban. Kerana daging korban ni wajib diberi secara percuma. Kalau orang tu jual sikit ya ataupun wak ngopoh daging rebel dia tak ada pahala rebel gitu. Misalnya dia ada daging rebel boleh 12 kilo, tak apalah 2 kilo ni kita wing ngopoh pada. Habis tak boleh pala jadi daging biasa saja supaya beli Kota Baru beli orang kau dah. Manakala wajib wajib kena free. Daging korban ni wajib kena free. Sebab itulah hari raya korban dan 3 hari tasyrik ni dipanggil hari yaumu aklin wa syurbin. Hari makan dan minum. Hari kita nak jamu. Sungguh orang susah makan daging setahun sekali. Tiba-tiba sama naik kita. Hamba nak daging musim dalam, musim nak kepit. Wih lah kau orang susah hok tak sedap. Jangan buat lagu tu. Kita nak makan pergi beli pasar. Hok ni daging ibadat ni ke. Jadi tak ada lah matlamat tu jual korban. Korban ni kita korban ke pitih kita. Hari tu kita belanja orang makan daging. Ni sama naik. Tok buat kerja tok. Oh ni cucu hamba kelik. Oh anak wak kelik. Nyo pakat gomo makan sama dia. Baik tak payah korban wak kerja lagu tu wak agak kok orang susah sahaja. Ibadat ni biar kena maksud dan matlamat dia. Kalau nak makan sangat tok pergi belilah daging. Carilah hok musim dalam harga 28 riyal ke 50 riyal ke halah ke. Hok daging korban ni nak jamu free kepada orang miskin. Ada tu wak kelik-keliknya masuk habis jamu hok masuk tak sah juga rebel, tak ada pakar gapo satu. Wajib kena wi hok metah. Dak kita nak jamu wak kelik semua tak apalah kita jamu lepas ni. Nak jamu hok tak apa, hok bagi metah kena ada juga hok bagi metah. Ni yang pakak masuk habis jamu pun dia tidak sah. Berlainan dengan ngekoh Ngekoh kalau kita ambil giang ngekoh, maka sunat kita masuk. Sunat kita masuk hok manis-manis supaya anak tu manis. Tak bagi hok metah tak apa. Ada pendapat kata daging ngekoh pun kena bagi hok metah. Tetapi hok muktamaknya kita masuk semua bagi. Bagi. Habis bab ngekoh secara kasarnya lah. Lepas tu benda-benda yang berkaitan dengan ngekoh. Benda-benda yang berkaitan dengan ngekoh macam cara jual beli lembu. Masalah wakil kepada orang jual wakil. Misalnya kita nak wakil kena jelas ni. Wakil ni 4 benda. Pertama kita wakil suruh beli lembu. Kedua wakil suruh niat untuk kita. Niat hamba nak rebel. Ustaz kalau niat kita lah. Wakil niat. Ketiga wakil jumlah. Keempat wakil bagi. Ni 4 benda kena niat ni. Kalau kita nak wakil semua berarti kita wakil kepada orang tu 4 benda. Saya wakil kepada ustaz untuk beli lembu, niat ke hamba tolong jumlah. Kau gapo dia patut tolong bagi. Biar jelas. Ada orang wakil beli saja. Hamba tak wakil ke ustaz tu niat. Hamba niat sendiri tak apa.
Jemelih hamba pandai sendiri. Tak apa. Ada orang wakil jemelih dengan niat. Wakil bagi tak apa, hamba nak bagi sendiri. Boleh. Jadi kena jelas jelas kita wakil gapo dia. Wakil jemelih ke, wakil niat ke, wakil gapo dia. Jadi kena ayat jelas kepada orang hujul. Dan moleknya wakil jemelih kepada orang jemelih. Ni tak si wakil ni masalah ni. Ni orang dah tunggu. Tengah hari diri dah. Sore lagi tak mari. Jeng kota baru. Kawan ni dah tunggu ni orang dah. Kau nak jemelih kata hamba tak boleh jemelih ni dia segi lagi tak mari. Ada sore tak mari lagi. Telefon. Royak kata kita suruh wakil lah boleh dah jemelih daging hamba. Ni style nak pergi tengok. Ha ni ngepek orang baloh. Hari raya jadi kau baloh. Dah tunggu. Sore ni jeluk main-main je dera lah tak maya subuh lah tak gapo dia. Nama masuk rebel tak maya subuh tak maya gapo dia baru bangun kaya bangun. Orang dok caca-caca dah tunggu. Ngepek dah kawan ni. Hamba yak pagi lagi tunggu gapo dia. Gini. Cara mudah wakil kepada orang jemelih tu belakang. Saya tak mari kau saya mari saya izin dah kepada ustaz kau gapo dia tu email kau untuk jemelih binatang saya. Kita jangan jemelih sebelum orang izin. Ni tuai tak mari kita pun sembelih. Bismillah ya Allahu akbar. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minna. Sembelih. Mari tuai dia, sembelih dah lagi hamba. Hamba tak izin. Kena bayar gear dia. Kaedah dia ibadat orang mesti kena minta izin dia. Ibadat korban dia kita jangan pandai-pandai buat serak-serak. Kena minta izin. Patu bayar. Masa beli tu royak awal lagi. Masa beli tu royak kata izin lalu pada hamba dah. Ikut hamba nak sembelih bila-bila izin lalu. Ni pakai izin beli saja tak izin jemelih. Hanya awak kerja lagu tu. Baloh kaya gepa. Kena hok je jemelih pula banyak tempat pula. Tunggu sini. Oh lambat lagi. Gi situ pula gambar lagi. 20 ekor sehari nak kena melih lagu manalah. Jadi kau baloh pula apa? Sebab tak pandai buat ibadat. Batu gapo dia lagi bab puasa ni, bab rebel. Waktulah lebih kurang secara kasar ni.